sekarang ini kita ni akan mengetahui pula apakah cabaran bagi belia dalam mencapai cita negara. Yang akan memperkatakan mengenai dengan tajuk kita pada pagi ini, kita merasa amat beruntung dan bertuah sekali kerana banyak hal yang akan kita ni dapat ketahui, uraikan juga oleh tetamu kita yang tak lain tak bukan bersama dengan Tuan Muhammad Zafri Arif bin Muhammad Zain Arif, beliau merupakan penerima anugerah Pemimpin Belia Berjasa 2014. Kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan? Baik, alhamdulillah. Bagaimana Daud Anatul? Alhamdulillah kami sihat. Hijauan. Alhamdulillah. Kehijauan bumi Kedamaian. yang hijau. Kedamaian. Kedamaian. Ya. Tapi kan tadi mengetahui penerima anugerah Pemimpin Belia Berjasa 2014 dan saya ingat saya 2014 sambutan Hari Kebangsaan juga di Stadium Negara, betul Tuan? Betul. Alhamdulillah. Okey, jadi kita tadi akan bertanyakan dalam sesi wawancara kita cabaran belia dalam mencapai cita negara ini. Siapakah antara golongan belia dalam konteks komuniti ini? Baik, kalau kita bercakap ada penonton, komuniti ini satu korpus, satu istilah yang melihat kepada masyarakat. Siapa yang ada dalam masyarakat? Macam-macam. Ada kanak-kanak, dewasa, belia, orang tua, ada lelaki, ada perempuan, ada yang bekerja dengan profesion peniaga dan sebagainya. Jadi belia merupakan salah satu daripada komponen komuniti dalam sebuah masyarakat. Dan kita lihat bahawa pergerakan belia itu juga digerakkan oleh komuniti mereka. Kerana ada belia yang bergerak di atas sikap kebersamaan, kerana satu hobi yang sama, satu dimensi pekerjaan yang sama, satu sekolah yang sama, dan satu semangat barangkali dalam konteks beriadah yang sama. Jadi kita lihat kedudukan belia dalam konteks komuniti itu ada pelbagai, dan kita tidak menafikan bahawa mereka ini adalah antara penggerak utama dalam sebuah masyarakat. Kerana tanpa belia, tanpa anak muda ini, tentu saja banyak pekerjaan yang tidak dapat dilakukan secara komunal, secara bersama. Dan lebih-lebih lagi kita tahu bahawa semangat dan keberadaan belia itu ada pada satu tahap yang optimum kerana mereka mempunyai kekuatan tenaga, kekuatan akal fikir dan macam-macam lagi yang boleh kita manfaatkan. Dan di sinilah kita lihat bahawa dalam sebuah komuniti, masyarakat Brunei saya kata, kita harus tahu di manakah mereka berada. Ada yang barangkali sekarang ini berada di sekolah, ada yang berada di alam pekerjaan, ada yang di premis tertentu Tentu sekarang ini di Stadium Negara ramai mereka. Kita boleh melihat ada yang memegang bendera, ada yang membuat gerakan-gerakan kreatif, ada yang barangkali bertugas sebagai jawatan kuasa, ada yang ikut berbaris. Sukarelawan. Sukarelawan. Jadi itu kita lihat bahawa di mana-mana kita akan melihat belia dan tentulah mereka ini satu komuniti yang boleh menjadi satu pengatur atau trendsetter kepada sebuah fenomena dalam sebuah masyarakat. Jadi kita lihat bahawa kedudukan belia dalam komuniti itu harus dapat dijelaskan dan harus dapat kita kenal pasti. Dan dengan demikian apabila kita kenal pasti dan dapat menjelaskan kedudukan mereka, bahawa di sinilah kita boleh melihat bagaimana mereka ini boleh memberikan komitmen, berinteraksi dan sebagainya. Jadi itu bila kita memperkatakan mengenai dengan komitmen ataupun penglibatan para belia Ketanyatul, tidak terkecuali kepada belia walaupun mereka OKU. Mereka juga akan dilibatkan dalam sama-sama membuat persembahan nanti, insya-Allah. Mungkin mereka akan buat baris lalu nanti insya-Allah bersama dengan peserta-peserta lain nanti mudah-mudahan. Jadi di manakah komitmen belia dalam menyambut Hari Kebangsaan ini? Mungkin dapat dihuraikan secara rincinya Tuan, silakan. Baik, bila kita bercakap dengan komitmen, kita akan bertanya pada diri kita sendiri, ada Abraham Lincoln ada mengatakan jangan tanya apa yang negara sumbang atau buat pada kamu, tapi tanyalah apa yang dapat kamu sumbangkan kepada negara. Jadi itulah apa komitmen kita diri pribadi dalam sebuah masyarakat. Bagi belia harus ditanyakan pada diri sendiri, apakah komitmen diri bis kita dalam masyarakat. Kalau bis kita masih dalam bangku sekolah, apakah komitmen bis kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang mahasiswa, dan sebagai seorang terpelajar, seorang intelektual. Kalau bis kita berada dalam peringkat pekerjaan, apakah kita komitmen kita sebagai seorang profesional dalam pekerjaan, dan kalau bis kita masih dalam perniagaan, begitulah. Jadi kita lihat bahawa
komitmen ini tergantung kepada ekosistem yang ada pada diri seseorang. Kalau ia berada dalam konteks saya kata dalam menyambut hari kebangsaan, hari kemerdekaan ini, ia adalah seorang peniaga. Okey, bagaimana ia boleh memberikan komitmen sebagai seorang peniaga yang dapat menjulang dan juga dapat mengimarahkan hari kebangsaan. Mungkin barangkali dia mengaturkan satu kerangka iklan atau kerangka perniagaan yang berorientasikan hari kebangsaan, hari kemerdekaan, ya. Mungkin dia membuat sales atau jualan yang berkaitan dengan hari kebangsaan, ataupun ada suatu produk yang berkaitan dengan hari kebangsaan. Jadi itu komitmen. Kalau bagi pelajar saya kata, okey, apa komitmennya? Tentulah ia akan menambahkan azam, ketinggian dari segi komitmennya ataupun penglibatannya dalam konteks mempelajari ilmu itu setinggi-tingginya dan dapat mempraktikkan ilmu itu dalam kehidupan, dan dia harus mencintai. Jadi komitmen ini ada hubungan dengan cinta, ya. Maksudnya cinta pada diri kita sendiri, cinta kepada bangsa, cinta pada negara, cinta pada agama, cinta pada raja, cinta kepada masyarakat. Nah, tadi ada sebelum kita tadi ada klip tentang bendera kita. Jadi itu bagaimana saya kata komitmen seorang dengan bendera. Itu ada tadi karya Mas Osman mengatakan dengan kecekalan, keberanian dan sebagainya. Itu menceritakan bahawa itu hubungan seorang dengan bendera. Jadi kita ini tidak jauh dengan apa yang kita bincangkan. Kalau kita lihat tentang komitmen diri beliau itu dengan masyarakat itu, dengan sekeliling itu, harus melihat kepada apakah yang boleh dilakukannya. Jadi maksudnya seorang itu harus dapat mengenal pasti potensi diri masing-masing dan dapat memanfaatkan segala ilmu, kepandaian, kemahiran yang ada pada dirinya untuk dikongsi sama dengan orang lain. Jadi maksudnya di sini komitmen itu tidak hanya dilakukan orang seseorang, tetapi harus dalam bentuk komuniti tadi. Maksudnya di sini bila ramai itu lagi semakin ragap, semakin kuat berbanding dengan hanya seorang. Ya, jadi maksudnya kalau misalnya kata Daud mempunyai komitmen yang tinggi, okey, siapa lagi yang boleh digandingkan dengan Daud? Dengan Atul, dengan siapa lagi? Okey, siapa lagi? Maksudnya ia akan berkembang banyak, dan tentulah apabila komuniti ini besar, kuat dan mantap, maka tentulah ia akan memberikan satu kesegaran dan satu jaminan bahawa mereka akan dapat membawakan misi yang mereka perjuangkan dalam konteks kita ini ialah mencapai cita negara. Okey, itu dia, ya. Dan juga pastinya dalam komitmen yang kita ini lakukan, apatah lagi para belia yang mempunyai tanggungjawabnya yang besar, ya, bisa kata. Jadi pastinya ada cabaran. Jadi apakah antara cabaran semasa yang dihadapi belia dalam suasana berbangsa dan bernegara? Ini satu soalan yang sangat menarik, ya. Kerana saya suka dengan cabaran, ya. Tanpa cabaran kita tidak akan dapat mendewasakan diri mungkin, dapat mengetahui apakah yang boleh kita lakukan, ya. Tanpa cabaran barangkali kita akan jadi duduk diam saja, tidak membuat apa-apa. Jadi cabaran utama dalam konteks belia ialah keselesaan. Ya. Belia itu jangan terlalu selesa. Jangan terlalu tidak mau buat apa-apa, diam berdiri saja, selesa dengan kebiasaan begitu. Jadi di sini cabaran utama yang dilihat ialah cabaran kepada diri sendiri, iaitu melihat apakah kebiasaan yang kita lakukan itu kebiasaan yang boleh membentuk suatu sahsiah yang bagus dan boleh memberikan pemangkin kepada masyarakat sekeliling untuk bergerak lebih maju. Kalau kebiasaan itu tidak memberikan apa-apa, maka itu perlu diubah. Maka diri sendiri perlu diubah. Itu cabaran pertama. Cabaran kedua ialah cabaran di keliling. Cabaran luar ini juga banyak, ya. Kita lihat cabaran dari segi lokal, cabaran dari segi global, cabaran masa, cabaran kemampuan, cabaran pekerjaan, cabaran pendidikan, cabaran kebudayaan, dan itu semua adalah cabaran-cabaran yang kita lihat dalam konteks kemasyarakatan. Kerana apabila kita terjun sebagai anggota masyarakat, kita akan bergaul dengan masyarakat yang banyak. Tentulah dalam pergaulan itu ada pihak yang daripada pelbagai disiplin ilmu ataupun pelbagai bidang ataupun pelbagai profession yang kita mesrai, yang kita temui. Mungkin kita berjumpa dengan orang suka bersukan, orang suka beriadah, orang suka menyanyi barangkali, orang suka macam-macamnya. Jadi maksudnya apabila kita berada dalam satu tahap, kita akan melihat cabaran itu apakah kita dapat memberikan satu kemanfaatan kepada masyarakat yang banyak, apakah skill, kemahiran yang kita ada itu dapat diguna pakai. Ya, ada kadang-kadang seseorang itu mempunyai potensi tapi dia tidak tahu bagaimana untuk menyalurkan dan juga membesarkan skop potensinya itu, kerana dia tidak
mahir berkomunikasi, kerana dia tidak tahu bagaimana untuk bersemuka dengan orang ramai, dan kerana dia tidak tahu bagaimana untuk memanfaatkan ilmu yang dipelajarinya. Dan itulah perkara yang pertama yang saya katakan, cabaran utama ialah cabaran pada diri sendiri. Dan cabaran-cabaran luar itu kita lihat dari segi global sekarang ini macam-macam cabaran, cabaran teknologi, cabaran yang dilihat dalam konteks ekonomi, cabaran tentang keadaan masyarakat dunia. Itu juga perlu kita lihat sebagai satu bentuk yang perlu kita perhatikan, dan kita harus berhati-hati agar kita dalam konteks menangani cabaran itu kita tidak tergebelakang ataupun termundur ataupun kita terputus asa. Terputus asa. Kerana cabaran itu sepatutnya akan memberikan satu kekuatan pada diri kita untuk bertindak lebih jauh, bertindak dalam konteks kemufakatan, bertindak dalam konteks lebih bijaksana, dan bertindak dalam konteks lebih ekonomi. Maksudnya kita dapat melihat bahawa apakah yang perlu kita lakukan itu tidak memberikan satu pembaziran dari segi masa, tenaga, fikiran sebagainya, tetapi ialah satu skop yang memberikan satu kekuatan yang memenuhi ruang cabaran itu dalam konteks yang kita lihat bahawa kita harus merefleksi apa yang telah kita lakukan selama ini, apakah itu telah cukup untuk kita lakukan atau tidak cukup, dan kalau tidak cukup apakah yang boleh kita lakukan lagi. Jadi maksudnya cabaran semasa itu dalam konteks berbangsa dan bernegara itu juga perlu dia ambil perhatian bahawa setiap orang Brunei itu harus tahu dia siapa. Dia adalah orang Brunei. Dia adalah orang yang mengamalkan budaya Brunei. Jadi ini kalau kita lihat berbalik dengan proklamasi kemerdekaan yang telah ditetapkan oleh Kebudayaan Amalia, bahawa kita akan tetap sebagai sebuah negara Melayu Islam Beraja. Jadi Melayu Islam Beraja itu adalah satu tunggak yang perlu kita tanai dan kita jaga, dan kita lihat bagaimana ia boleh memesrai dan meresap dalam kehidupan kita. Dan cabaran berbangsa dan bernegara itu ialah bertitik tolak pada bagaimana para belia khususnya dapat menangani isu-isu yang berkaitan dengan Melayu Islam dan Beraja dalam pelbagai ranah kehidupan, baik ia dari di rumah maupun di luar rumah, di tempat kerja, di taman permainan, di kompleks perniagaan, di mana-mana saja. Jadi maksudnya di mana-mana saja orang akan tetap tahu ini orang Brunei. Jadi kenapa? Ini ciri-cirinya orang Brunei. Dia tetap mengekalkan maruah bangsa dan maruah negaranya. Alhamdulillah, itu dia antara cabaran semasa dihadapi belia dalam suasana berbangsa dan juga bernegara yang telah pun dijelaskan. Betul sekali. Saya amat tertarik sebetulnya Atul dan juga Tuan bila beberapa tahun yang lepas di Rampai Pagi juga kami ada sempat menemu ramah ataupun mengadakan sesi wawancara bersama dengan beberapa orang para belia kita yang telah menubuhkan satu sekolah untuk mengaji ni, untuk mengaji, dan alhamdulillah sekolah tersebut telah berjaya masa ini. Jadi maksudnya poinnya adalah untuk kata mereka menantikan peluang pekerjaan, tetapi mereka yang mewujudkan untuk memberi peluang pekerjaan kepada belia yang lain belum mempunyai. Alhamdulillah. Jadi tidak ada pekerjaan tapi membuat menubuhkan satu sekolah untuk orang dewasa dan juga orang lagi mencari pekerjaan. Jadi kenapakah semangat kebangsaan dapat dibentuk dalam jiwa belia ini? Itu jadi pertanyaannya. Baik. Kenapa semangat kebangsaan itu perlu ada pada setiap belia? Tadi saya katakan bahawa seseorang itu mempunyai potensi dan dia harus lihat macam mana potensi itu dapat dikongsikan dengan ramai orang. Kita kembali tanya, kalau tanya, okey, siapa ini? Okey, siapa Daud, siapa Atul? Kita tahu. Okey, kata siapa X ini? Jadi lihat bahawa latar belakang seseorang itu akan dilihat dalam konteks yang berbeza-beza. Kerana pengetahuan dan ilmu yang ada pada diri seorang itu juga mempunyai status yang berbeza-beza. Mungkin tinggi, mungkin sederhana, mungkin luas, mungkin sempit dan sebagainya. Tetapi semangat kebangsaan yang kita lihat tadi, bagaimana perlu ada pada setiap belia. Kalau seseorang itu mengatakan bahawa dia adalah orang Brunei, jadi apa yang membolehkan dia menjadi seorang orang Brunei? Apa ciri-ciri orang Brunei? Beberapa kali Titah Bahaduli menekankan tentang nilai-nilai kebruneian. Dan kita harus faham apakah nilai-nilai kebruneian itu. Dan para belia juga harus faham bagaimanakah nilai-nilai kebruneian itu dapat dibentuk, disatukan dan dapat diimarahkan dan dapat diprojeksi.
Sekarang kita lihat macam mana untuk memprojeksi nilai-nilai kebudayaan itu yang banyak dikatakan contohnya yang berawar galak, bersopan santun, indah camah mata dan sebagainya ya. Tapi lebih jauh daripada itu ialah orang Brunei ini dari kalau kita lihat sejarahnya ya, orang yang bersemangat, saudagar, perantau ya, kerana sejarahnya, orang yang perkasa. Jadi semangat-semangat itulah yang perlu ada pada ketika ini. Seorang yang perkasa, seorang yang bersemangat, yang seorang suka menggambar dan berniaga. Ya, itu adalah antara semangat. Jadi kita lihat, kenapa perlu ada semangat tadi? Tanya. Ya. Tanpa semangat, tentu kita tidak akan bermaya untuk hidup. Betul. Kerana semangat itu juga ada dukungan daripada cabaran tadi. Kerana bila ada cabaran itu, ada semangat untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dan terbaik dalam kehidupannya. Dan semangat itulah yang kita lihat perlu ada pada konteks menanai kemerdekaan ini. Itu mencapai cita negara. Semangat apa? Kita lihat semangat yang misal kata untuk menjadi masyarakat yang berilmu, berpengetahuan, untuk menjamin kesejahteraan hidup, untuk melihat pada ekonomi yang mantap. Itu dalam konteks wawasan 2035. Ya, itu antara semangatnya. Kalau kita baca kembali tentang wawasan 2035 itu, apakah semangat yang perlu ada? Kalau kita kembali menelaah konsep negara jikir, apa yang ada dalamnya? Kalau kita kembali untuk melihat tentang pasak yang dikatakan Melayu Islam Beraja, apakah yang semangat yang ada pada dalamnya? Jadi itulah antara semangat-semangat yang perlu dikenal pasti dan perlu dipelajari, dipelajari dan dipahami dan perlu dipraktiskan. Ini dipraktiskan. Bukan hanya setakat membaca, tapi kita perlu menjadi praktis. Kalau kita hanya baca orang Brunei adalah orang yang bersopan santun, jadi kita harus praktiskan bagaimana sopan santun itu berlaku dalam setiap ruang kehidupan. Sopan santun di meja makan, sopan santun di depan di depan awam, sopan santun dalam belajar, adab belajar, sopan santun dalam pekerjaan. Jadi itu sopan santun itu adalah satu bentuk sikap yang menyeluruh. Jadi semangat seperti inilah yang perlu dilihat semula dan direfleksi seperti yang saya kata tadi, untuk melihat di manakah kita committed dengan sopan santun sekarang. Di manakah kita committed untuk mencapai hasrat wawasan 2035? Di manakah kita committed sebagai negara zikir tadi? Jadi itu adalah antara apa yang saya sarankan kepada para belia untuk merefleksi dan melihat kembali dan membaca kembali dan memahami dan mempraktiskan segala macam apa yang telah diasratkan oleh Bawah Duli Yang Mulia dan apa yang telah dimaukan oleh negara kita. Alhamdulillah. Jadi dengan masa yang tersisa sangat-sangat 3 minit lebih kurang 3 minit, bagaimana para belia berperanan dalam mencapai cita negara ini? Ini sangat cantik ya. Peranan seperti yang saya katakan, setiap orang harus committed, setiap orang perlu mencabar diri sendiri, setiap orang perlu ada komitmen, setiap orang ada potensi. Kalau kita kembali meneliti antara lirik lagu Hari Kebangsaan, saya suka ini ada satu tekad kemerdekaan sekejap oleh Masyadi dan lagu yang disusun oleh Meja Manap. Katanya, kalau kita perhatikan lirik ini, apakah semangat, komitmen dan juga cabaran yang perlu ada? Salah satu padanya ialah bertulis ilham menanai kedaulatan, syukur, itu antara kata kunci, keimanan, kesucian, panggilan jihad, kemudian langit dijunjung, bumi subur, tanah airku aman makmur, pantainya indah, udara segar, tekadku terus berkobar, taat hukum Allah dan juga titah sultan, abadikan diri janji kemerdekaan. Dan itu adalah antara poin-poin yang kita lihat bagaimana kita boleh melihat seorang belia itu berpotensi lebih jauh lagi dalam menegakkan negara bangsanya sebagai negara bangsa yang berdaulat, dan juga kita lihat seseorang itu mempunyai komitmen untuk mencapai cita-cita negara itu dalam pola yang pelbagai dan dalam konteks ranah kehidupan yang banyak, dan juga yang penting dirinya tetap menjadi orang Brunei yang kekal, tetap dengan ketahanan ciri-ciri orang Brunei dan tetap memprojeksi dirinya sebagai orang Brunei di mana saja berada. Dan dengan itulah kita lihat bahawa seseorang belia itu tentu akan dapat berpotensi lebih jauh lagi dan dapat memberikan satu bayangan bahawa ini adalah bangsa Brunei yang ternama, ini adalah anak bangsa Brunei yang perkasa, dan ini adalah anak bangsa Brunei yang mempunyai keyakinan diri yang tinggi dan tentu saja akan dapat diberikan tanggungjawab dan amanah yang lebih besar dalam menanai kedaulatan negara dan juga
terus memakmurkan, memajukan negara kita sehinggalah ke akhir hayat. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Cukup bila padat, kita perkatakan tadi sedikit mengenai dan tanggungjawab, alhamdulillah kita ni pun sudah sempurna menanai ataupun melaksanakan tanggungjawab kita itulah pada pagi ini. Jadi Ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Tuan Muhammad Zefri kerana bersedia menjelaskan cabaran beliau dalam mencapai cita negara. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.